شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan Imam, muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Imran ayat 164. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepada kita orang beriman bila Dia mengutuskan di kalangan orang beriman seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang mana antara tugas rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka ataupun memurnikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka sebelum itu berada dalam keadaan sesat yang nyata. Dalam ayat ini Allah menegaskan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu nikmat kepada orang beriman. Nikmat yang sebahagian umat manusia tidak ditakdirkan mendapat kelebihan itu. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kelebihan itu, yang mana baginda memimpin kita untuk memahami konsep beragama, konsep pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengajar kita Alkitab dan As-Sunnah, Alkitab wal Hikmah, dan memurnikan kita. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan maksud wa yuzakkihim, maksud tazkiyah, maksud pemurnian. Apa jenis pemurnian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia secara umumnya ataupun untuk umat baginda secara khusus? Ibnu Katsir menjelaskan at-tazkiyah yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah tazkiyatuhu min amali jahiliyah, memurnikan mereka daripada amalan-amalan jahiliyah. Apa itu amalan jahiliyah? Kita baca sejarah, kita tahu amalan-amalan yang
menyalahi prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyalahi prinsip mengesakan Allah Subhanahu wa taala, itu amalan jahiliyah dalam pelbagai rupa bentuk. Baik dari sudut kepercayaan, mereka percaya kepada misalnya kepercayaan khurafat, tahyul, animisme, percaya kepada tiyarah, iaitu merasa sial ataupun merasa bertuah dengan sesuatu. Itu antara kepercayaan orang Arab jahiliyah yang menyalahi tauhid, yang menjadi antara sebab musabab untuk Allah memutuskan seorang rasul di kalangan mereka, memperbetulkan kembali konsep tauhid yang telah diselewengkan. Selain daripada penyelewengan tauhid dari sudut perbuatan yang mereka sembah berhala, itu perbuatan yang jelas menyembah berhala, tetapi sebelum perbuatan itu dari sudut kepercayaan lagi, mereka telah menyelewengkan ajaran tauhid yang asalnya terkandung dalam ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Arab ini terputus daripada zaman kerasulan, daripada Nabi Ismail alaihissalam, putus selama 3000 tahun, 30 generasi putus. Maknanya tak ada rasul dari kalangan bangsa Arab selepas Nabi Ismail alaihissalam. Rasul yang datang mari ikut keturunan Nabi Yaqub, Bani Israel, bangsa Yahudi. Bangsa Arab tak ada. Putus lama sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam jangka masa 3000 tahun itu, bangsa Arab telah terseleweng dari sudut pemikiran tauhid. Daripada menyembah Allah yang satu yang diajar oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka selewengkan ajaran itu jadi menyembah berhala. Tapi proses nak menyembah berhala itu dia makan masa, yang bermula dengan penyelewengan tauhid pada perkara-perkara yang kecil-kecil. Oleh kerana tidak ada mekanisme pemurnian dalam masyarakat, tidak ada lagi pihak yang berani menegur kemungkaran yang ada dalam masyarakat, dan ilmu semakin hilang, para rasul tak ada, maka lama kelamaan penyelewengan itu semakin berat, semakin berat, daripada memuja seorang manusia ataupun 2-3 orang manusia yang dianggap soleh kepada menyembah patung manusia yang dipuja itu. Jadi patung-patung yang disembah di kalangan orang Arab jahiliyah di Makkah, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, La tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Itu nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh, yang dihormati oleh umat Islam ataupun pengikut Nabi Nuh ataupun umat Nabi Nuh. Tetapi setelah itu berlaku penyelewengan demi penyelewengan yang disebut oleh Ibn Abbas dalam tafsirnya, sehingga bangsa Arab, patung yang dibina oleh generasi orang Arab selepas Nabi Nuh itu wujud di kalangan orang Arab Mekah dan disembah sebagai berhala. Tujuannya bukan untuk menyembah berhala itu. Tujuannya liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya keberkatan yang ada pada patung orang soleh itu menjadi wasilah, perantara yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Liqarribuna ila Allahi zulfa,
Itu jelas dalam Quran Allah sebut mereka sembah itu bukan kerana sembah kerana Tuhan berhala itu, tetapi itu mereka tahu berhala itu berhala orang soleh yang menjadi perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah. Ini penyelewengan. Jadi Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membetulkan penyelewengan itu. Termasuklah penyelewengan dari sudut kepercayaan. Seperti tadi, merasa bertuah pada sesuatu perkara ataupun merasa sial pada suatu perkara yang Nabi ungkapkan sebagai at-tatayyur ataupun at-tiyarah. Disebut dalam hadis, at-tiyaratu syirkun la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. At-tiyaratu syirkun Nabi sebut sampai ulang 3 kali sebagai suatu penekanan bahawa konsep tiarah itu menyalahi prinsip tauhid yang perlu dimurnikan. Jadi kepercayaan ini sebati dalam masyarakat Arab jahiliyah. Maka Nabi SAW ditugaskan untuk memurnikannya. Itulah maksud tazkiyah yang disebut dalam ayat tadi, wa yuzakkihim. Dan maksud ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir turun-temurun sampai kepada ulama tafsir yang terkemudian pun membuat tafsiran yang sama. Misalnya tafsir Al-Jalalain yang biasa digunakan oleh masyarakat kita, menjelaskan maksud tazkiyah itu ialah tazkiyah minasyirk, pemurnian daripada unsur-unsur syirik, sama ada dari sudut kepercayaan ataupun perkataan ataupun perbuatan. Demikianlah juga tafsir Az-Zuhaili, Wabah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munin ya, menjelaskan maksud itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam masyarakat kita ada satu jenis pengajian yang dinamakan pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf kononnya nak memurnikan jiwa. Mereka membawa konsep tazkiyatun nafs, pemurnian diri, jiwa dari sifat-sifat yang tercela, yang keji. Okey, itu satu aspek yang bagus. Maknanya itu salah satu bentuk pemurnian, bentuk tazkiyah. Sebab tazkiyah ini mengikut sebahagian ahli tafsir seperti Ad-Damighani, dia bawa sampai 7 maksud tazkiyah. Antaranya maksud tazkiyah itu mengucap syahadat, berzakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat pendapatan, pendapatan. Lepas tu islah. Tazkiyah juga bermaksud menjadikan sesuatu itu halal. Tazkiyah, sedekah dan at-tathhir. Jadi maksud tazkiyah dari sudut bahasa itu sendiri luas. Tetapi prioriti yang diberi penekanan dalam keutamaan yang diberi dalam maksud ayat tadi ialah pemurnian dari sudut akidah, dari sudut tauhid. Itu diberi penekanan. Jadi persoalannya sekarang, penekanan dalam pengajian tasawuf di tempat kita, dia tak ada penekanan dari sudut tazkiyah daripada syirik ini, ataupun pemurnian dari sudut memurnikan tauhid. Dia hanya nak murnikan pribadi, karakter, membentuk karakter, nak jadikan seseorang itu berakhlak. Maknanya murni daripada sifat-sifat keji. Cuba tuan-tuan semak mana-mana tarekat tasawuf ataupun ajaran tasawuf, semuanya menjurus kepada nak membentuk pribadi, akhlak. Maka itu suatu aspek yang perlu dipelajari ataupun ditekankan juga. Tetapi penekanan yang lebih penting, iaitu aspek pemurnian tauhid itu, hampir tidak disentuh langsung dalam pengajian tasawuf. Sedangkan itulah penekanan utama para rasul dan juga para
sahabat yang mengikut jejak para rasul. Hampir tak disentuh langsung. Maka kalau sekadar menyentuh aspek pemurnian akhlak, tak ada beza lah kita dengan orang agama Buddha. Sebab dalam ajaran Buddha, pemurnian, purification dalam ajaran Buddha maksudnya ialah pembersihan diri daripada sifat-sifat keji. Yang utama dalam Buddha ni, sifat keji yang utama ialah tamak, marah dan jahil. Ini sifat keji yang difokuskan oleh ajaran Buddha untuk dimurnikan. Ada tauhid tak? Tak ada tauhid dalam Buddha. Sebab tu mereka sembah berhala. Jadi ajaran tasawuf kita yang biasa diamalkan di tempat kita oleh mana-mana tarekat tasawuf, tidak ada penekanan tentang konsep tauhid. Hanya membentuk akhlak. Maka kita bukan kata salah dari sudut pembentukan akhlak. Itu salah satu aspek pengajian tasawuf yang dinamakan tasawuf falsafi, tasawuf akhlak. Tetapi kita kata tak cukup. Penekanan itu tidak cukup. Maka tidak peliklah kalau berlaku krisis goncangan akidah, iman yang tidak mantap. Bila ada sikit cabaran aja, senang nak murtad, boleh dipengaruhi. Itu gejala yang ditimbulkan jalannya di Kuala Lumpur, gejala murtad. Orang Melayu pergi ke gereja ataupun mohon bantuan kewangan daripada gereja misalnya. Jadi orang kata murtad ini kerana masalah kemiskinan, masalah kefakiran, masalah ekonomi. Sebenarnya saya berpandangan, sebenarnya hakikatnya bukan masalah ekonomi, masalah kefahaman tauhid yang tidak mantap. Kalau kita nak kata masalah ekonomi, kenapa bila Abi Rabah yang hamba sahaya yang tak ada apa-apa tu boleh pertahankan tauhid dia sehingga sanggup mati diseksa oleh kaum Quraisy? Kenapa keluarga Ammar bin Yasir, satu keluarga yang miskin, hamba sahaya, satu keluarga sanggup berkorban untuk mati kerana mempertahankan akidah la ilaha illallah? Harta tak ada, merempat, apa kedana, tapi prinsip tauhid mantap dalam diri, iman kuat. Sebab dimurnikan dengan begitu hebat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata faktor kemiskinan itu faktor sampingan. Yang pentingnya ialah silibus pengajian. Jadi bila kita fikir silibus pengajian di tempat kita tengok rata-rata pengajian, kalau pengalaman saya belajar di sekolah, memang amat kurang memberi penekanan kepada kefahaman tauhid. Ambil contoh mudah, perkataan tiarah tadi pun mungkin baru je kita dengar. Bukan? Setengah-setengah orang tak pernah dengar. Apa tiarah? Yang Nabi kata at-tiyaratu syirkum, at-tiyaratu syirkum, kan besar tu. Ulang-ulang kali. Tapi masyarakat kita tak pernah dengar, sebahagiannya tak pernah dengar. Perkataan itu pun tak pernah dengar. Apatah lagi nak faham. Di peringkat sekolah, di peringkat kita tak didedahkan secara tuntas konsep tauhid, konsep pemurnian tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa kita sedari, masyarakat kita mengamalkan kepercayaan dalam bentuk tiarah ini tanpa mereka sedari, berleluasa, merasa bertuah bila mendapat sesuatu perkara, ataupun merasa siap, malam bila menerima sesuatu musibah. Dapat anak cacat, oh maka ini kita, dengan sendiri dia lahir tanpa perasaan rasa tasya'um, rasa malam. Ini yang konsep tiarah.
Orang Arab jahiliah, Nabi sebut perkataan tiarah itu asalnya maknanya burung. Sebab bila dia nak buat sesuatu, dia tengok burung, dia lepas burung, dia nak pergi ke mana, burung terbang ke kanan, dia teruskan perjalanan atau teruskan kerja tu. Kalau burung terbang ke kiri, dia batalkan perjalanan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man raddathu at-tiyarah faqad asyrak." Qalu ya Rasulullah ma kafaratu dzalika? Qala ay yaqul ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Siapa yang terbatal hasratnya kerana prasangka, kerana rasa tiarah dia, kepercayaan tiarah dia, dia lihat sesuatu, maka dia rasa sia pada sesuatu itu, maka dia membatalkan hasratnya untuk melakukan sesuatu, faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyalahi prinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahi prinsip iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, macam mana nak tebus bila seseorang itu terlintas begitu? Sebab kita ni spontan, benda itu mari secara spontan. Kalau orang kampung dulu kan, tengok biawak lintas, dia nak lalu jalan, biawak lintas, maka dia pun batalkan perjalanannya. Tak jadi, tak boleh ni nasib malam. Ataupun kaca terempah di rumah, ini petanda buruk. Dia sendiri mari macam tu. Kemudian disogokkan pula kepercayaan itu melalui filem-filem. Petanda sial dan tuah itu digambarkan melalui filem-filem yang kita tengok dalam TV, ya. Kucing melompat, maka ini petanda hantu nak datang ke apa-apa. Jadi ini kepercayaan yang ada unsur syirik, yang berlaku secara spontan, yang kita tak sedari, secara kita tak sedari. Maka Nabi SAW bila ditanya bagaimana nak tebus kalau tersilap, terlintas perkara semacam itu, Nabi SAW bersabda, hendaklah seseorang kamu berkata, ini doa yang kita boleh amalkan bila berlaku keadaan begitu. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan kamu. Kebaikan itu bukan ditentukan oleh benda-benda yang kita lihat. Wala khaira illa khairuk. Tidak ada burung melainkan burung yang diciptakan oleh kamu. Wala ilaha ghairuk. Dan tiada Tuhan selain daripada kamu. Ini zikir yang disunatkan untuk kita baca. Masyarakat kita orang Melayu mungkin ada terkesan sedikit sebanyak dengan budaya bukan Melayu seperti Cina. Cina dia ada Feng Shui, kepercayaan kepada nombor, kepada bulan, ramalan Feng Shui. Saya terasa sangat nak bercakap benda ni sebab di awal Tahun Baru Cina pun disiarkan secara meluas dalam TV ramalan Feng Shui, tukang ramal Cina 2-3 orang disiarkan dalam televisyen. Maknanya jangkaan tukang ramalan Cina, Tahun Baru Cina, Tahun Naga ni apa benda dari sudut ekonominya, dari sudut apanya dia. Kemudian disebarkan secara meluas. Pemerintah yang pergi tanya tu pun orang Melayu, orang Islam. Apa tujuan pergi interview tukang-tukang tilik Cina tu? Apa tujuan? Nak suruh kita orang Islam terlibat sama dengan kepercayaan karut itu. Inilah tiar yang diharamkan dalam Islam, bahkan syirik. Syirik maknanya la in asyrakta la yahbatanna amal. Gugur habis segala amalan. Tersebar begitu dalam media. Kemudian keesokannya, biasalah kalau disiarkan dalam TV malam, keesokannya dalam akhbar mesti. Jadi ramalannya, kalau tahun ni tempat ini sesuai untuk buat bangunan, untuk buat projek. Sampai begitu sekali detail orang Cina dia mempercayai kepercayaan ini. Sesuai dengan dia sebab dia bukan Islam. Dia tidak ada taujih, tidak ada panduan daripada
seorang yang bernama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Tapi kita orang Melayu terikut-ikut. Orang Cina nombor rumah tak, dia letak nombor 4. Sampai tak nombor 4 dia letak 3A. 13A. 23A misalnya. Nombor 4 nombor sial. Ini tiarah. Merasa sial pada sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Bulan, percaya kepada bulan sekian ramalan. Ini banyak. Kita pun nombor pun kadang-kadang banyak juga. Saya dulu kecil-kecil nombor 7 dengan nombor 3 itu nombor sial. Diajarkan begitu. Adalah tukar ajar. Kan? Kita budak-budak datang juru ajar yang tak bertauliah ni. Dia kata nombor 3 itu nombor sial. Jadi kalau kamu tengok kenderaan yang ada nombor 3, lama banget akan aksiden. Jadi kita pun duk tengok, duk ikut kenderaan tu, nak tahu aksiden ke tidak. Kalau tahu aksiden sungguh, ditakdirkan dia orang aksiden sungguh, maka melekat benda tu. Oi, betul lah. Kalau ada nombor 3 aksiden. Dia kata kalau ada nombor 3, nombor 7 aksiden mau. Lagi berat. Pengalaman saya, bila benda tu melekat, kita nak buang tu susah. Susah. Proses lama. Sampai peringkat menengah masih ada melekat lagi sikit-sikit. Masuk universiti, bila kita dah betul-betul kena betul-betul fokus, nak buang itu, benda dah sebati dalam kepala, kepercayaan dalam bentuk itu. Bukan? Sekarang muda-mudi meramalkan masa depan ataupun karakter, meramalkan karakter berdasarkan warna. Bukan muda-mudi lah. Ada pensyarah pun, ada pengkaji di universiti pun yang kononnya buat kajian kuantitatif, kajian cara pakai statistik ni, bukan? Jadi meramalkan karakter orang, perangai orang, apa semua dengan warna. Jadi kamu ambil sampling, interview 100 orang, nak mewakili, nak menggambarkan perangai 7 bilion manusia dalam dunia, mana tepat? Nisbah itu tak cukup. Dia interview 1 orang je, kemudian buat kesimpulan, kalau orang itu suka warna ini, perangai dia begini. Tepat ke macam tu? Jadi nak pilih pasangan, tengok kegemaran warna. Ini panduan orang muda-muda. Bila nak kahwin, dia guna ramalan ni. Tengok kawan tu suka warna apa, jadi dia suka orang perangai macam mana. Jadi dia tengok orang tu suka warna merah, jadi dia pun baca ciri-ciri orang suka warna merah ni, perangai dia macam ni, maka tak jadi kahwin. Nabi sebut nak kahwin 4 benda je. Tengok agama dia yang paling utama, harta dia, keturunan dia, bukan, kecantikan dia, rupa parah dia. Tu je panduan untuk kahwin, untuk pilih. Yang kita pergi tengok kegemaran dia warna merah, kemudian baca pula warna merah tu perangai gini-gini, suka pukul orang, tak jadi perempuan, tak jadi terima pinangan lelaki misalnya. Ini ramalan tiarah, syirik, bercanggah dengan prinsip tauhid, qada dan qadar, bercanggah dengan prinsip tawakal kepada Allah. Tawakal itu ibadah hati. Di mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Konsep kata tawakal dah lari. Kemudian ini tanjim. Nabi kata, mana iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syai'an minas sihr, zada man zada. Siapa yang belajar satu jenis ilmu nujum, maka dia sebenarnya dah belajar ilmu sihir, sejenis ilmu sihir. Banyak mana dia tambah, banyak itulah. Maknanya habuan dia dari sudut dosa melakukan amalan itu. Sekarang ini muda-mudi, kalau kita tengok dalam Facebook, dia duk main, dia panggil ramalan horoskop, zodiak.
Orang itu dia zodiak ini istilah bintang-bintang, 12 bintang Yunani ya, yang diasaskan oleh Yunani sebenarnya. Kepercayaan ramalan berdasarkan pergerakan bintang. Jadi kalau orang itu lahir pada tarikh sekian, jadi bintang dia bintang apa? Scorpion ke Gemini ke apa dia. Jadi perangai dia macam ni. Ramalan dia macam ni masa depan. Jadi budak-budak tu buat main quiz dalam Facebook benda tu. Nak tahu nak meramal karakter kawan dia yang dia berkenalan melalui Facebook tu. Dia nak kenal, dia tengok you bintang apa? Bintang Scorpio. Dia pun dah tahu bintang Scorpio ni ciri dia macam ni. Banyak tersebar tanpa disedari, dihayati oleh bunda-budi. Mungkin generasi tua ni tak ada lah mainan macam tu. Tapi zaman sekarang ni, zaman saya nak cerita apa? Saya nak cerita amalan jahiliyah yang Nabi diutuskan untuk memurnikannya dulu, dan sekarang ini amalan itulah yang ada di dalam bangsa Melayu ataupun dalam masyarakat kita. Dan kita sepatutnya memantau perkara-perkara seperti ini. Kita mulakan dengan diri kita sendiri, ahli keluarga kita yang terdekat. Sebab kita ini orang Melayu, dari asal usul kita tahu sejarah orang Melayu ini asalnya bukan Islam, kan? Nenek moyang kita dahulu dikatakan penganut Hindu, percaya kepada Dewi Kayangan, kan? Punyalah kuat benda tu menebar sampai sati baki kepercayaan itu masih ada. Saya pernah bercakap dulu di satu tempat di Perlis. Saya cerita bagaimana pemikiran tahyul animisme masyarakat Kelantan. Saya orang Kelantan. Sampai sekarang pun masih tebar. Saya buat contoh, tahun 2004 seorang ahli politik yang nak bodek kerja sempena hari keputeraan Sultan Kelantan, dia buat replika burung petalawati ataupun burung petala putera. Burung ada dua nama, petalawati ataupun petala putera. Dalam mitos kerajaan Melayu Kelantan, kerajaan Melayu Kelantan, burung ni dia pengawal negeri Kelantan. Dia kalau di Indonesia tu burung Garuda tu membawa bencana. Burung petalawati ni dia duk terbang tak berhenti. Seumur hayat dia tu berhenti-berhenti dia mati, jatuh. Dia kawal negeri Kelantan, seluruh jalan takluk negeri Kelantan tu dia kawal. Besarlah saya burung tu. Maka replika itu dibina. Pernah satu ketika di Arab pada tahun 1933, saya tengok dalam muzium, dalam catatan muzium. Waktu itu zaman Inggeris masih ada. Jadi benda itu di Arab sempena hari khatam anak-anak kerabat diraja, khatam Quran ke ataupun khatam berkhatam. Di Arab atau burung tu. Dan Arab di kawasan perbandaran Kota Baru tu. Replika burung tu. Jadi ini pemujaan. Burung itu dipercayai ada barakah, ada apa. Bukan syirik itu. Mitos, animisme. Dan yang naik atas replika burung tu di Arab tu, dia pasang tayar di bawah tu, imam masjid besar Muhammadi. Dalam gambar ada duduk bersama-sama dengan British punya wakil British yang dijemput tahun 1933. Selepas itu lahir seorang mufti yang tegas mungkin mengharamkan perkara itu. Dan diharamkan sekali. Selepas perarakan tahun 1933 itu yang ke-11, kemudian ada mufti mengharamkan. Maka tak dihidupkan lagi, mati perarakan itu. Sebab negeri Kelantan ini hubungan kuat dengan petani ya. Petani pun dia ada burung petala sura ke apa. Jenis tu juga, jenis burung juga. Kepercayaan kepada animisme dalam bentuk burung. Raja petani di Arab juga. Jadi tiba-tiba tahu kita ingat tak mati dah amalanku. Kita ingat amalan tu dah mati. Tahun 2004 Presiden Perkasa hidupkan benda tu.
Tuan-tuan boleh gambar orang yang educated, yang memperjuangkan bangsa Melayu, hidupkan khurafat yang jelas 100% menyalahi prinsip tauhid, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak persembahkan kepada raja, dia banyak duit, dia buat replika burung tu, dia upah orang Siam. Sebab tukang buat patung Siam di Kelantan banyak, kan? Kelantan ada 3 patung Buddha yang besar, yang paling besar di Asia Tenggara. Satu duduk bersela macam bukit, satu duduk menegak macam pokok kelapa yang paling tinggi tu, satu duduk baring 100 kaki, 1 meter, bukan 1 meter. Jadi memang tukang-tukang buat patung yang mahir ada di kawasan penempatan Siam, di Tumpak. Dia upah berapa ratus ribu kos tu buat replika burung yang sebesar bangunan tu. Kemudian diarak daripada cabang 4, kebetulan saya duduk kampung waktu itu. Diarak daripada cabang 4 nak bawa ke istana di Kubang Krian. Benda tu letak atas trailer yang panjang untuk bawa berdoza panjang tu. Letak atas tu, tinggi. Maka kepala dia tersangkut dengan wayar-wayar elektrik, kan. Maka adalah tukang jolok bawa galah, 4-5 orang tukang jolok bawa galah banyak-banyak tu, jolok wayar. Mana tang sangkut tu jolok. Jam habis rakyat. Semua jalan jam. Nak bergerak tak boleh sebab dia gerak perlahan je. Daripada jam 4 jauh juga, jarak lebih kurang dalam 10 km ataupun lebih, 15 km lebih. Bawa habis jam, waktu petang nak persembahkan malam. Kemudian buat saya langsung dalam TV majlis persembahan itu. Saya masih ingat. Persoalannya ialah tak ada siapa pun yang berani menegur. Negeri saya ni Mekah, ada 116 pondok. Kalau semua isteri pondok bersatu membantah tindakan itu, mungkin tuanku raja perasan lah. Sebenarnya benda tu raja tak minta pun, tuanku raja tak minta pun buat benda tu. Tapi ini kerja orang banyak duit yang tak tahu nak guna duit dia, dan yang tak faham konsep tauhid sebenarnya, bagi saya. Jadi bahawa ramai yang keliru, yang mungkin terpengaruh, yang mungkin besok saya bimbang orang akan buat patung kecil burung Talawati itu sebagai replika, kemudian jadi produk pelancongan. Beliau bagi umum burung Talawati ini sejarah Kelantan. Tak mustahil, kan? Jadi saya cuba bawa gambaran ini nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa masalah ini masih serius. Serius. Kita jangan sedap-sedap kita kata, oh, takkanlah boleh jadi sesak macam orang Kristian. Kita jangan kata macam tu. Orang panggil kita rasa secure, rasa tak ada apa-apa. Benda ni sekejap. Kalau tuan-tuan kaji sejarah penyelewengan agama Kristian, agama Kristian ni asalnya, kitab Bible itu asalnya ialah ajaran kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Apa ajaran Nabi Isa? Ajaran Nabi Isa samalah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, iaitu menegakkan monoteisme, tauhid. Sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa ma arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Semua rasul macam tu. Tapi macam mana boleh berlaku penyelewengan? Berapa lama proses penyelewengan berlaku? Tuan-tuan ingat berapa tahun? 3,000 tahun, 30,000 tahun, 300 tahun sahaja. Selepas ketiadaan Nabi Isa, 300 tahun sahaja ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa itu diselewengkan jadi Trinity. Diselewengkan jadi Trinity. 300 tahun sahaja. Tahun 315 pengisytiharan dibuat oleh Raja Konstantinus. 325 persidangan Nikia. Raja Konstantinus masuk Kristian tahun 315. Raja Konstantinus ni pemerintah Rom, kerajaan Rom yang asalnya tak ada agama Yunani, pemikiran Yunani. Kemudian dia masuk Kristian.
dibaptiskan masuk Kristian tahun 315. Tahun 325 dia buat persidangan padri-padri, persidangan Nikia dia panggil, di Rom, isytiharkan mazhab rasmi Kristian ialah aliran Trinity Saint Paulus. Asalnya monotheism dan majoriti padrinya adalah berpahaman monotheism. Itu yang timbul protes, Martin Luther apa semua tu, bukan? Wujudkan Protestan apa semua tu sebab khurafat. Dia tahu ada khurafat, penyelewengan dalam ajaran Kristian. Saya nak cerita sini bukan nak urai masalah Kristian, masalah saya nak cerita jangka masa tu begitu sekejap, 300 tahun sahaja. Daripada menegakkan tauhid diselewengkan oleh Saint-Paul yang asalnya Yahudi, masuk Kristian, sekejap aja dia tukar jadi Trinity. Dia ambil falsafah Yunan yang percaya kepada tiga kuasa tu, teori tiga Neoplatonism tu. Yunan dia guna akal, dia tak ada rasul. Jadi yang mentadbir alam ini tiga kuasa, teori tiga oknum. Sebab pertama akal, kemudian Ruhul Kudus. Ini fahaman ahli falsafah Yunani. Falsafah ini yang dibawa oleh Saint Paul masuk dalam Kristian jadi Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 300 tahun sahaja. Mari ke dalam ajaran di kalangan orang Islam, Ibnu Arabi dia bawa konsep Trinity ini melalui fahaman wahdatul wujud. Ya, wujud istilah ahadiyah, wahidiyah, tiga istilah wahdatul wujud dalam ajaran Islam, dalam di kalangan orang Islam. 300 tahun saja dah boleh terseleweng. Jadi kita masuk Islam daripada zaman Nabi Muhammad SAW dah berapa ribu tahun, 1400 tahun lebih. Jarak masa, bukan? Kalau daripada zaman Parameswara, Raja Melayu memeluk Islam, kita kata lebih kurang 600 tahun. 1500, 1400, 600, 700 tahun. Dah. Jadi gap itu menyebabkan kita mesti berhati-hati, berwaspada. Kerana penyelewengan itu boleh sentiasa berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi dalam konteks hari ini timbul pula cabaran baru. Bila kita nak bercakap tentang tauhid, pemurnian tauhid, ada pula orang label geng tu geng ajaran sesat, Wahabi lah, kan? Sehingga ditulis buku, disebarkan dalam internet. Antara ciri-ciri fahaman Wahabi yang sesat ialah mengutamakan perbahasan tauhid. Dia letak poin nombor 1, sering membicarakan tentang tauhid, membahaskan tentang tauhid. Nombor 1. Ini kalau nak cakap Wahabi, ini nombor 1. Membicarakan tentang tauhid. Dan disebar di suatu alam. Bukan di Malaysia saja, bila dah masuk internet kita tahulah global. Bila nak terbetulkan? Bila nak? Siapa yang nak counter, nak jawab, nak perbetulkan? Lebih-lebih lagi, yang keluarkan statement tu orang yang ada otoriti, yang dilihat sebagai ada otoriti, pegawai agama misalnya. Ini yang saya kata cabaran pengurusan maklumat yang disebut oleh pengurusi tadi. Sekarang ini kita masalah pengurusan maklumat, sebab maklumat tu banyak dan cepat. Macam mana kita nak urus? Terutamanya untuk generasi-generasi baru mungkin. Orang tua mungkin tak pandai main internet, bukan? Masih lagi duk bergantung kepada kita baca itu insya-Allah. Tapi generasi yang akan datang, mereka duduk depan internet aja, masuk maklumat macam-macam cara maklumat masuk. Jadi di sini kita perlu ada suatu keinsafan untuk kita bina suatu mekanisme cara kita menguruskan maklumat, menapis maklumat. Sebab Islam ini begitu cermat
dalam menapiskan maklumat. Dan kita tahu musuh-musuh Islam yang nak merosakkan Islam daripada dalam ini, mereka menggunakan media ini. Jadi fakta diputarbelikkan, dipalsukan, benda yang benar digambarkan sebagai salah ataupun bohong, benda yang salah digambarkan sebagai benar, sehingga orang keliru. Jadi ini kita kena berhati-hati. Dan penipuan ini dalam berbagai bentuk. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan kepada sahabat, baginda didatangi oleh dua orang lelaki, malaikat lah. Kemudian baginda dibawa oleh dua orang malaikat ini untuk melihat mukjizat-mukjizat Allah, gambaran-gambaran pada waktu malam. Ada setengahnya melihat hadis ini sama seperti hadis Isra lah, Isra Mi'raj itu. Kemudian Nabi dipertontonkan oleh dua malaikat ini gambaran seorang yang ditebuk rahangnya, yushaqqu syirquhu, ditebuk rahangnya. Maka Nabi bertanya, apa maksud gambaran ini? Maka malaikat itu menjawab, alladzi ra'aitahu yushaqqu syirquhu yakdzibul kadhiba fatuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq fayusna'u bihi hakadha ila yaumil qiyamah. Gambaran yang kamu lihat itu ialah gambaran orang yang melakukan pendustaan. Yakdzibu al-kadhiba, satu pendustaan, tak banyak, satu je. Al-kadhiba maknanya satu. Yang mana pendustaan dia itu dinukilkan, disebarkan, dipindahkan darinya hatta tablugha, sehingga tersebar ke seluruh ufuk. Nabi sebut ni, zaman ni tak ada internet lagi. Saya duk gambar macam mana Nabi dapat beri suatu gambaran pendustaan itu tersebar ke seluruh ufuk. Kita tahu ufuk ni dengan penemuan saintifik sekarang, ufuk ni Masya Allah luas sangat lah, bukan? Kalau kita kata ufuk, bila ufuk di sini bukan ufuk bumi saja, termasuklah langit. Boleh tersebar ke seluruh ufuk satu pendustaan. Fayusna'u bihi hakadha, maka balasannya orang itu dibalas, diseksa dengan balasan ini, kerana dia membuat satu pendustaan sahaja. Tapi orang tak minat dengar hadis-hadis macam ni. Sekarang ni orang tak berapa minat dengar hadis-hadis tarhib. Ini dia panggil hadis tarhib. Mana kalau kita dengar, kalau kita yakin dengan Nabi SAW, yakin dengan hadis Nabi SAW, maka kita akan insaf lah. Kita akan membetulkan perangai kita sendiri terlebih dahulu, supaya tidak melakukan pendustaan, terutamanya atas nama agama. Kalau kita yakin. Tapi masalahnya masalah krisis keyakinan. Baca macam ni, dengar tapi tak berkesan. Masalah krisis keyakinan. Sekarang ini satu pendustaan ditulis, satu kalimah, satu huruf, seluruh dunia cepat. Bila dunia maknanya dia melalui satelit seluruh ufuk. Mukjizat ilmiah Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Waktu Nabi sabda ni, internet belum ada, satelit belum ada. Jadi kita dapat gambarkan betapa cepatnya perkara itu tersebar. Silakan. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir ummati unasun dajjaluna kadzabun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Di zaman akhir umatku, Nabi kata, akan lahir manusia yang bercirikan ciri-ciri dajjalun kadzabun. Dajjal yang berdusta. Dajjal dalam bentuk golongan yang membuat pendustaan. Dajjalun kadzabun. Dalam ilmu hadis, sebahagian ulama menggunakan istilah dajjal bagi
perawi-perawi yang membuat pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut dajjal ni, bukan dajjal yang satu lagi tu yang kita faham lahir di zaman Imam Mahdi tu. Maknanya dajjal dalam konteks suka buat pendustaan. Nabi sebut dalam hadis. Maka Nabi kata jangan biarkan mereka menyesatkan kamu dan memfitnahkan kamu. Sebab kita jadi sesat? Sebab kita terpengaruh. Kenapa kita terpengaruh? Sebab kita keliru. Kenapa kita keliru? Kita tidak ada keilmuan yang cukup, mekanisme yang mantap untuk menapis maklumat, untuk menguruskan maklumat. Itu sebab orang yang menyebarkan kepalsuan itu pula orang yang dilihat sebagai terhormat ataupun tokoh ataupun menampilkan penampilan yang hebat. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Seorang sahabat bersama Nabi SAW, kemudian lalu seorang lelaki. Nabi tanya sahabat yang ada bersama baginda, "Ma ra'aita fi hadha?" Apa pendapat kamu tentang orang ini, orang yang lalu tadi? Qala rajulun min ashrafin nas hariyyun wallahi in khatiba an yunka wa in yashfa an yushaffa. Mengikut pandangan sahabat yang melihat lelaki tadi, dia bagi pandangan, sahabat bagi pandangan sebab Nabi minta. Sahabat kata orang ini dari kalangan manusia yang mulia, dari kalangan orang yang bangsawan, orang yang berkedudukan, asyraf, orang yang mulia pada kacamata masyarakat. Hariyun wallahi in khatiba an yukhta. Orang ini kalau dia masuk meminang sepatutnya diterima minang. Ini pujian sahabat kepada orang itulah berdasarkan mazhab, berdasarkan gambaran zahir yang dipamerkan, yang diimagekan oleh orang itu. Kalau dia masuk Minang, kena terima. Kalau dia mohon sesuatu, kita kena bagi. Kalau dia jadi kepo untuk tolong seseorang, kita kena hormat dia dan kita kena bagi laluan. Ini pandangan sahabat kepada lelaki itu. Kemudian Nabi senyap mendengar pandangan itu. Nabi senyap. Nabi tak kata apa-apa. Nabi diam. Sakata. Kemudian lalu pula seorang lelaki lain. Nabi tanya lagi, apa pula pendapat kamu tentang orang ini? Jadi sahabat tadi cakap, hadza rajulun min fuqara'il muslimin hariyyu in khataba alla yunkah, in khatiba alla yunkah, wa in yashfa alla yushaffa, wa in qala alla yusma' liqawli. Sahabat kata yang ni orang fakir, orang miskin, orang hina dina, tak ada kedudukan, tak ada pangkat, tak ada kelebihan apa-apa pada di kalangan masyarakat. Hariyun bihi, dia ni kalau dia bina patutnya ditolak bina. Kalau dia minta sesuatu patutnya ditolak. Maknanya tak ada power. Dan kalau dia kata sesuatu, tak payah dengar kata-kata dia. Orang lelaki mendengar kata-kata itu, kemudian Nabi respon. Nabi SAW bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Yang kedua ni yang kamu kata tak patut dengar, hina apa semua ni, yang ni lebih baik daripada yang tu seluas bumi. Maknanya kalau seluas bumi ada orang yang macam tu, yang ni lagi lebih baik. Mana seramai penduduk bumi ada yang macam yang pertama tu, yang kedua ni lagi lebih baik. Kesimpulan yang ulama faham daripada hadis ini, kita jangan terpedaya dengan zahir, penampilan zahir. Jangan mudah masuk TV pakai serban elok macam serban sip, berjubah, bercelak, bercakap tak berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah dan kefahaman para sahabat. Kemudian semua orang pakat dengar, pakat puji, oh ini kelakar, puji kerana kelakar.
Oh, ini menarik, penampilan baru. Orang bisnes TV, dia nak buat duit, dia nak tarik, maka dia guna penampilan-penampilan yang boleh menarik orang. Jadi bukan kerana ilmu tu, kerana sedap dengar apa yang dia cakap. Maka ramai orang terkeliru. Jadi saya teringat dengan kata-kata Imam Syafi'i. Dalam konteks ini Imam Syafi'i kata, Imam kata, idza ra'aitumur rajula yamshi fil ma' aw yatiru fil hawa la taghtarru bihi hatta ta'riduhu 'ala al-kitab wa sunnah. Bila kamu lihat seorang itu, seorang lelaki itu berjalan atas air, hebat dia boleh jalan atas air, kita lihat dengan mata kepala, atau boleh terbang di angkasa, hebat dia ilmu dia. Ini gambaran yang Syafi'i bagi. Kalau sampai tahap tu pun hebat dia, la taghtarru bihi, jangan kamu tertipu, jangan kamu terpedaya, hatta ta'ridu 'ala al-kitab wa sunnah, sehingga kamu bentangkan dia dahulu mengikut Quran dan Sunnah. Tengok apa yang dia cakap tu menepati Quran hadis ke tidak, menepati Quran Sunnah ke tidak, menepati kefahaman sahabat ke tidak. Kalau menepati, ya itu orang benar. Tak kira dia tu pakai selekeh ke, hina-dina ke, macam mana orangnya, kalau menepati Al-Quran, hadis dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau dia menyalahi, tak kira sehebat mana penampilan dia, itu bukan. Itu talbis iblis. Maknanya kita dah disihirkan akal untuk terpedaya. Akal kita telah disihirkan, pandangan kita untuk terpedaya. Jadi ini suatu hakikat yang kita perlu hayati, ya. Jadi dalam konteks masa ini, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada isu-isu yang kontroversi yang ditimbulkan oleh penceramah-penceramah dalam TV ke, dalam media ke, dalam apa, maka kita ikutlah garis panduan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Bila datang kepada mereka perkara yang baik ataupun buruk, mereka akan menyebarkannya. Ini pandangan zaman sekarang, suka sebar. Walau radduhu, kalaulah sekiranya mereka tanya, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalau sekiranya mereka kembalikan kepada hadis Nabi SAW, hanya semak dulu, cek dulu dengan hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, ataupun kepada pemerintah, kepada pihak berkuasa, la'alimahu alladhina yastanbitunahu, maka akan ada orang yang layak, yang berkenaan, yang boleh membuat kesimpulan, boleh menjelaskan perkara itu. Jangan gaduh duduk sosek-sosek, sebar sana sini, menyebabkan orang makin keliru. Ini garis panduan yang disyariatkan oleh Allah dalam menangani isu penyebaran berita palsu. Maka kita kena rujuk kepada pihak yang berwajib, pihak yang berautoriti. Itu salah satu cara untuk kita menangani. Dan cara ini digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah sendiri yang suruh, jangan cepat untuk sebar kalau kita tak pasti. Dalam berita hari ini, saya terbaca dalam akhbar hari ini, kelang kabut sebab berita katanya ketua polis negara meninggal dunia di London, kan? Maka dia pun buat statement, dan Menteri Dalam Negeri mengecam, mengutuk keras, katanya ini kerja, dia kata ini kerja jijik. Itu istilah yang digunakan, kerja jijik, orang yang nak menghuru-harakan negara.
tak fikir perasaan ahli keluarga, mungkin yang ada darah tinggi, mungkin yang kena stroke apa ke. Bukan, itu kenyataan KPM. Itu baru berita kematian manusia. Apatah lagi berita berkaitan agama. Lagilah kita kena cermat. Lagilah kita kena berhati-hati. Kalau berita kematian seorang manusia kita begitu kelang kabut, begitu serius, ingin memastikan benar, dan maka berita tentang agama kita lebih perlu berhati-hati. Sebab agama ini melibatkan dosa pahala, melibatkan pembalasan di akhirat. Jadi di sini kita buat suatu kaedah awal, kaedah yang ringkas. Saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada penceramah-penceramah yang menyebarkan apa-apa, sama ada yang kita baca sendiri dalam media, dalam TV, jadi kita cari saluran, ya. Cepat-cepat cari saluran. Jabatan Mufti, insya-Allah akan beri kerjasama. Dia akan beri kerjasama untuk menjelaskan sesuatu isu. Jangan kita cepat sebarkan benda-benda yang taruh malu. Semua kita ni, perangai kita ni, kalau benda yang berkaitan dengan pemuda kita cepatlah. Bukan? Kalau bil elektrik sampai 600 bulan ni, cepat-cepat kita pergi ke TNB tu, pergi semok ni macam mana ni naik sampai 1000 ni. Ataupun bil telefon, kita rasa kita guna sikit, mari 1000. Cepat-cepat kita pergi ke Selcom, kena queue lah. Sehari duduk situ sebab nak pastikan, sebab berkaitan dengan pemuda. Tapi berkaitan dengan agama, biar situ orang nak kata apa, syirik ke, sesat ke, mereka biar. Itu sikap kita kan. Sepatutnya yang agama ni kita perlu cepat lagi, perlu serius lagi, perlu lebih banyak berkorban lagi. Sepatutnya bukan yang tu. Jadi kita terbalik. Jadi pepatah Arab kata, dalam Arab kata, laisa kullu ma yalma'u dhahab. Bukan semua perkara yang berkilau itu emas. Jadi kita nampak berkilau, emas tu maknanya pakat pergi. Macam pergi duk gali di Johor kan. Nampak berkilau nanti emas. Dah berapa minggu duk gali tu. Duk terbokok gali tu. Mari-mari saya je kata, ini bukan emas, ni campuran galian apa. Sekarang ni habis. Tapi dah rugi masa, rugi tenaga, rugi apa-apa lah. 2 minggu. Asyik asal berkilau je emas. Sama lah juga agama. Kita tengok penampilan zahir, nampak macam hebat cakap. Jangan lagi. Kita kena ada satu step, iaitu tasabbut. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang seorang bawa berita, maka kena pastikan dulu. Kena ada verifikasi. Pastikan dahulu. Sebab itu sifat orang munafik digambarkan oleh Al-Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada. Bila kita lihat mereka, ini Al-Quran kata ni, Allah SWT kata kepada Nabi SAW, wa idza ra'aitahum, bila kamu lihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kamu tengok fizikal dia pun kamu dah lemah longlai, tertarik. Tengok batang tubuh pun dah tertarik dah. Wa in tasma' li wa idza ra'aitu ujibuka ajsam wa yaqulu tasma' li qawlihim, bila dia bercakap, pakat pasang telinga, tak ada telinga. Padahal dia tak ada kelayakan untuk bercakap. Saya cukup malang dalam internet, disebar dalam YouTube, ada seorang ustaz popular sekarang ni, sampai kalau dia pergi satu masjid di Lembah Kelang, di Bangi sana ni, kalau dia pergi ceramah maghrib, kena buat 2 kali jemaah. Masjid Hidayah yang besar tu, masjid besar tu, luas kapasiti saya ingat berapa ribu dah, kena buat 2 kali jemaah sebab tak muat. Punyalah ramai, sekali dia turun. Popular dalam internet, dalam YouTube. Tapi semua faktanya menyalahi Al-Quran semua.
tapi kelakar, pandai bercakap. Saya difahamkan beliau adalah gitaris satu kumpulan muzik. Gitaris, pemain gitar asalnya. Pemain gitar kumpulan iklim. Tak apalah zaman dulu dia dah bertaubat, dia belajar, itu tak apalah, kita tak kisah. Tetapi kena tengoklah kualifikasi dia tu. Kelayakan dia nak bercakap tentang hadis, tentang akidah. Orang tanya semua isu, semua benda. Tentang akidah dia berasal. Wahabi bodoh. Selama begitu. Cakap tentang tauhid, cakap tentang tanpa ada kajian yang mendalam. Tanya bidang hadis, selamba. Albani tak boleh pakai. Dia tu bila belajar hadis tak tahu. Tapi Albani tak boleh pakai. Misalnya, tokoh hadis yang dihormati di peringkat antarabangsa, mari-mari dia tapi dia punya pendengar yang terpengaruh sama dia tu cukup hebat. Saya ingat kalau ambil calon di RU 13 ni menang dia tu. Dan mustahil dia ambil calon atas cekek pembangkang misalnya. Sekarang ini TV mempopularkan dia ataupun media mempopularkan dia. Bila dia ada pengikut begitu ramai, maka dia menguntungkan pihak yang nak dalam konteks politik lah kita kata kan. Ini perkara yang kita kena berhati-hati. Sebab kita bercakap masalah agama. Masalah agama bukan masalah makan minum. Kalau kita makan minum sakit fizikal. Sakit fizikal tak dosa. Masalah agama ni masalah yang menentukan kesudahan kita di akhirat. Jadi perkara tauhid diselewengkan. Tauhid diselewengkan. Sehingga ada tokoh orang Melayu lah, tokoh ulama Melayu kata konsep tauhid yang dibincangkan oleh ulama yang ada dalam silibus, mereka mendengar ini ada unsur-unsur, ada kawan-kawan baca konsep Trinity, 3 tauhid misalnya. Kan kita belajar tauhid tu, ulama bahagi dari sudut aspeknya kepada 3, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Dan ini sudah diterima oleh ulama zaman berzaman. Tiba-tiba ada seorang mari buat pernyataan dalam akhbar, dalam media, sebar serata alam, ini konsep ciptaan aliran sesat. Puak-puak Wahabi misalnya cipta. Kemudian ini adalah ada kaitan dengan unsur Trinity. Sedangkan kalau budak sekolah kita jelaskan pun dia boleh faham perbezaan antara konsep 3 tauhid dengan konsep Trinity. Konsep 3 tauhid dengan konsep Trinity berbeza dari sudut maksud, dari sudut tujuan, dari sudut implikasi. Semua berbeza. Konsep Trinity ialah konsep menggabungkan 3 unsur Tuhan. 3 unsur Tuhan dalam satu unsur. 3 dalam satu. Itu dia panggil Trinity. Dalam Hindu dia panggil Trimurti. 3 dalam satu juga ada juga dalam Hindu. Konsep Trinity tujuannya menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan. Dan implikasinya ialah syirik. Konsep 3 tauhid maksudnya mengesakan Tuhan dari 3 aspek. Dari 3 aspek. Aspek rububiyahnya, aspek zatnya, aspek ibadat kepadanya, uluhiyah, dan aspek sifat. Sifat Allah. Jadi daripada 3 aspek ini Allah perlu diesakan. Implikasi daripada ini ialah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Implikasi daripada Trinity ialah menyekutukan Allah. Jadi itu jelas, konsep itu berbeza. Tapi diselewengkan fakta itu, diputar dalam tulisan-tulisan sehingga orang keliru. Sedangkan kalau kita baca Fatihah pun, kalau orang itu betul-betul faham penghayatan surah Al-Fatihah itu, di situlah, dalam itulah ada konsep 3 tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Itu yang dinamakan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dari sudut zat.
ketuhanan dia sebagai satu-satunya Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Itu mengesahkan Allah dari sudut sifat. Bukan? Sifat. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka tak bolehlah bagi nama manusia Ar-Rahman. Itu nama khas bagi Allah. Tak boleh bagi nama manusia makhluk Ar-Rahim. Kalau nak bagi juga kenapa buat Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ada Rahim saja, tak ada al. Sebab bila masuk al dalam konteks bahasa Arab, dia jadi khusus. Hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diistilahkan ulama tauhid asma wa sifat. Untuk baca hari-hari. Maliki yaumiddin. Itu tauhid rububiyah lagi. Tuhan, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkaulah kami sembah, akan engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Tauhid ibadat. Kena esakan Allah dari sudut ibadat. Sebab memohon pertolongan itu adalah ibadat. Doa, isti'anah, memohon pertolongan tak boleh kepada makhluk. Kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat. Maka itu dinamakan tauhid, mengesakan Allah dari sudut ibadat. Yang ni tak ada penekanan dalam silibus pengajian. Tempat tak? Tauhid uluhiyah tak ada. Saya berani catat sebab saya belajar melalui sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Daripada sekolah menengah aliran kerajaan. Saya bukan besar-besar belajar daripada tinggi belajar di Saudi. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai bahagian universiti menggunakan silibus yang ada di Malaysia. Silibus tradisi yang diperkenalkan di peringkat negeri-negeri dan sebagainya. Dan kita rasa kekurangan itu sebab kita tak didedahkan dengan konsep tauhid dari sudut ibadat uluhiyah. Saya tak jumpa definisi ibadat dalam pengajian tauhid di sekolah menengah, di peringkat sekolah menengah. Tak ada, tak diberitahu definisi ibadat. Tuan-tuan boleh bagi definisi ibadat. Susah bagi definisi ibadat, kan? Tak pernah diberitahu apa itu ibadat. Bermakna ada kekurangan. Oleh kerana kita tak faham konsep ibadat, maka kita tadilah secara tidak perasan. Kita tak perasan, bukan sengaja nak buat benda tu, tapi kita tak perasan itu sebenarnya amalan ataupun pegangan ataupun kepercayaan ataupun kata-kata yang sebenarnya menyalahi prinsip tauhid. Kita tak perasan. Bahkan dalam buku, dalam penulisan disebut konsep tauhid uluhiyah ni tak ada. Ini ada ulama Melayu yang pergi belajar di Mekah, balik dia tulis konsep uluhiyah ni tak ada. Sebab apa dia menafikan konsep uluhiyah ni? Sebab dia nak mengharuskan amalan-amalan syirik yang dia buat. Pergi puja kubur, pergi mohon hajat di kubur yang dianggap keramat. Itu amalan dia yang dia biasa buat. Jadi oleh kerana dia nak mengharuskan tu, kalau dia akui ada konsep tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sudut ibadat, maka amalan dia tu terbatal. Dia nak justifikasi amalan tu, dia nafikan konsep uluhiyah. Maka ramailah masyarakat yang mungkin terjebak secara tidak perasan. Dari sudut kepercayaan, seperti tadi saya buat contoh-contoh, dari sudut kata-kata, bukan? Kata-kata sekarang ini musim dekat nak maulud, akan lahirlah kata-kata pemujaan kepada Nabi SAW. Nikmat yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Nikmat perutusan rasul itu bukan untuk kita rayakan dalam bentuk pemujaan kepada Nabi SAW. Kita perlu rayakan nikmat itu dengan cara mengikut sunnah Nabi SAW, mengikut ajaran Nabi. Bukan dengan cara memuja Nabi sehingga mengangkat dia menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut ciri-ciri ketuhanan. Ini yang dinamakan al-muwazanah. Ini ungkapan-ungkapan selawat yang diucapkan dalam majlis-majlis haul ni.
kumpulan habaib. Itu dalam selawat. Dalam selawat ini pun alhamdulillah ada pelis ni tak pernah buat. Kalau orang duduk di rumah kelang, musim ni bagi orang yang betul-betul komited dengan sunnah, rasa gerisah lah ni. Sebab nak kena beragak maulud, sama-sama maulud. Saya pun di universiti sebenarnya dipaksa supaya ikuti perarakan maulud. Dia sponsor baju Melayu satu pasang, baju kumbang. Satu pasang orang baju. Untuk ikuti perarakan. Dan buat pertandingan kumpulan mana yang paling hebat penampilan dia, persembahan dia. Perarakan itu disertai lelaki perempuan, siap dengan nasyid. Mana kreativiti masing-masing lah. Dia ada kumpulan-kumpulan, kemudian bertanding. Kumpulan mana yang paling cantik perarakan, dengan bunga mangganya, dengan nyanyiannya. Perempuan di depan, lelaki di belakang. Hidup benar lah tu kan. Jalan keliling mesti. Tapi yang disebut di sini, ungkapan selawat macam yang disebut oleh Yusri tadi, anta nuru fawqa nuri. Selawat ni saya hafal dari kecil, lagi saya pun hafal. Tapi kita tak faham makna kan, kita hafal lah. Ya Nabi salam alaikum, anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri. Baca je, tak faham. Engkau dah cahaya di atas cahaya, anta nuru fawqa nuri, itu maksudnya. Rasa apa tak? Tak rasa sadah kan? Tak rasa sadah sebab kita tak faham. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nur, dia itu cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, Allah itulah cahaya di atas cahaya. Tiba-tiba kita pergi kata dalam selawat Nabi itu cahaya di atas cahaya. Itu menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil muazzam dan istilah. Kita mengangkat martabat Nabi itu menyaingi Allah. Memang kita tak kata Nabi itu Allah, tapi mengangkat martabat seolah-olah menyaingi Allah. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Serius tak serius Nabi, ataupun sensitif tak sensitif Nabi SAW masalah ucapan ini. Seorang sahabat, dia mengucapkan kalimah Masya Allah kan? Dia terlebih, dia cakap Masya Allah wa syi'ta. Dia kata dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Dia kata kepada Nabi begitu. Dia guna huruf ataf waw. Kalau orang baca bahasa Arab, waw, huruf ataf. Nabi dengar tu, Nabi larang. Kul Masya Allah wahda. Ataupun nak kata juga Masya Allah thumma syi'ta. Tak boleh guna huruf ataf waw, kena guna huruf ataf thumma. Ataupun tak payah masukkan langsung Nabi. Sebab maksud dia berbeza. Kalau guna huruf waw ataf, Masya Allah wa syi'ta, dia ada unsur muazanah, menyamaratakan Nabi SAW dengan Allah. Wow, dari sudut implikasi bahasa. Kalau guna summa litaraqi, litaqi, dia tidak menggambarkan unsur penyamaan. Allah dahulu, dia bagus Nabi. Tapi yang lebih baiknya dalam hadis Nabi sebut kul Masya Allah wahda. Kata Masya Allah saja, tak payah berkait-kait dengan Nabi. Ini sahabat dia tersebut. Dia kata Masya Allah dan juga Masya Nabi. Nabi larang, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab itu ada unsur muazanah yang menyamaratakan Nabi SAW dengan Allah SWT. Dalam hadis lain, seorang khatib berkhutbah, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad." Man yuti'illaha wa man ya'sillaha wa rasulahu, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa, wa man ya'sihima faqad ghawa. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sihima faqad ghawa. Itu ungkapan yang disebut oleh sahabat. Nabi dengar, Nabi kata tukar kata. Ungkapan itu menggunakan dhamir huma itu menyamaratakan Allah dengan Nabi dari sudut kondisi bahasa.
Kena sebut wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barulah ada beza. Maknanya yang kita faham di situ, sensitiviti Nabi menjaga ungkapan mulut ini supaya tidak mengungkapkan ungkapan yang menyalahi prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dalam selawat tadi, sifat nur Allah itu diberi kepada Nabi. Maka di situlah tempat yang perlu kita hati-hati. Saya pernah dijemput oleh jiran supaya pergi belah mulut, kata tahnik, ya, tahnik anak dia lah. Jadi dia orang Kelantan. Orang Kelantan ni bila tahnik dia buat selawat. Dia buat selawat. Benda tu adat. Dan kalau dibuat secara berterusan dia jadi bid'ah. Kalau sekali-sekala sebagai adat, saya berpandangan tak apalah, sebab itu macam melahirkan kegembiraan, macam kita bernasib. Tapi selawat tadi dia baca yang tu, maka saya nasihatkan dia, tang tu buat. Lafaz selawat tu panjang kan. Ya Nabi salam, asyraqal badru wa semua tu, dia panjang. Ya rangkap anta syamsu anta badru anta nuru fawqa nuri, yang tu tak payah baca, buat. Azam itu. Yang lain baca tak apa sebab makna tak apa. Yang lain itu makna boleh kira. Dari sudut makna. Yang tu buat. Saya nasihat tu saja. Saya nak kata tak payah selawat langsung. Orang tua ni payah. Dia payah faham. Pendedahan belum cukup. Jiran kita baru kenal di Lembah Kelang. Jadi kita nak kata tak boleh langsung tu, jadi dia takut dia orang panggil kena kejutan. Kejutan elektrik berat dia, okey. Tersedak terus. Sebab dia dah sebati. Jadi secara berasal-asal bila dia jemput begitu mengejut, saya nasihatkan yang tu buat. Jadi dia buatlah macam tu lah dia buat. Sampai itu dia buat. Maka terpengah-pengah. Orang yang ikuti dia kata, tertanya-tanya, kenapa potong ni? Tak ingat ke apa kan? Jadi dia buat, dia ikut. Alhamdulillah. Nasihat. Kemudian dia suruh saya macam, saya syarah. Kenapa yang perlu buang? Lepas tu barulah. Patutlah macam tu. Tak apa, buang. Ringkas yang lain boleh baca lagi. Jadi benda-benda macam tu kita kena cermat. Inilah yang saya nak sebut di sini. Dua tiga perkara tadilah saya nak simpulkan masalah muhasabah kita tentang prinsip tauhid itu satu, dan juga kecermatan kita dalam menerima maklumat yang cepat dan pantas ini. Maknanya kemahiran pengurusan maklumat itu kita kena bina. Kita kena bina sebenarnya. Kita tak boleh rasa secure, aku ni maklumat-maklumat macam ni tak sampai. Tak apa. Mungkin kita tak sampai anak-anak kita yang duduk belajar di mata-mata alam. Bukan? Jadi kita kena bina kemahiran pengurusan maklumat. Sekarang ini di universiti ada satu kursus baru yang diperkenalkan, dan saya terlibat dalam buat modul itu. Kemahiran kursus pembangunan diri yang antaranya kemahiran pengurusan maklumat. Dan saya cukup seronok bila sampai datang kemahiran pengurusan maklumat ini, kita guna kursus ini untuk bagi kesedaran kepada pelajar betapa kita perlu kepada kemahiran untuk menguruskan maklumat supaya kita tidak tertipu dengan maklumat-maklumat yang disorokkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat dengan itu, sebab persekitaran kita dipenuhi oleh, Masya Allah. Kalau zaman Nabi kata golongan munafik itu ada, dan orang akan terkeliru dengan golongan munafik, kan? Seperti yang disebut oleh Al-Quran tadi. Allah kata kalau kamu tengok batang tubuh dia, kata-kata dia memang kata tarik. Jadi zaman ini lagi ramai, kita kata logiknya begitulah. Kalau zaman Nabi itu ada orang munafik, zaman sekarang ni lagi ramai. Kemudian dalam hadis lain Nabi sebut puak khawarij, kan? Dalam hadis lain Nabi sebut puak khawarij ni, Nabi kata kalau kamu tengok amalan kamu dengan amalan dia, tak boleh nak banding langsung. Jauh komitmen dia dengan ibadat puak khawarij di zaman Nabi, ataupun di zaman selepas zaman Nabi. Nabi sebut kepada sahabat,
Dari sudut amalan, komitmen dengan agama, tak boleh nak banding. Semayang malam, maknanya ibadat, nampak zahir tu bagus, tetapi dari sudut pemikiran tu yang menyeleweng, melampau. Sehingga Nabi kata yang rukuna minati kama yang rukusah minar ramiyah. Terpancul keluar daripada agama sebagaimana busuk mata panah tu menembusi sasaran. Panah kan, bila dia kena sasaran tu dia tempuh, dia lepas ke belakang. Maknanya terlebih. Macam itulah orang Khawarij. Dia terlebih nak Islam sehingga terlepas daripada garis panduan Islam, prinsip Islam. Antaranya dia memerangi pemerintah. Itu prinsip yang paling utama. Bukan? Pemerintah yang sah, yang diiktiraf oleh Islam, dia perangi. Tak boleh. Dalam prinsip Islam itu adalah pemikiran Khawarij yang menyebabkan terkeluar daripada yang rukun min. Nabi kata terkeluar daripada agama. Berat kan? Sedangkan dia dari sudut iltizam dengan ajaran agama tak boleh lawan. Nabi kata sahabat-sahabat tak boleh lawan. Rajin beribadat apa semua. Tetapi pemikiran salah. Memerangi pemerintah. Sekarang ini saya nak sebut sikit lagi, boleh ke? Sikit lagi ya. Ramai kita salah faham sebab disalahfahamkan oleh media-media atau tulisan-tulisan yang macam-macam ini. Institusi beraja yang ada di dalam bahasa Melayu ni, Sultan ini, bukan sistem Islam. Ini satu kesalahan yang besar yang perlu diperbetulkan. Mereka hanya kata sistem Islam ini sistem khilafah, khalifah. Itu baru sistem Islam. Raja ni bukan sistem Islam. Kamu ambil dari mana kesimpulan ini? Ada ayat Quran? Ada hadis? Tak ada. Logik akal dia. Sedangkan Nabi SAW bersabda, al-khilafatu salafuna sana thumma yakunu mulkan. Nabi sabda, khilafah itu akan berlangsung selama 30 tahun. Daripada zaman Nabi, Nabi kata khilafah mengikut manhaj an-nubuwah, mengikut manhaj Nabi SAW daripada 4 sahabat itu. Kemudian zaman Umar bin Aziz, ulama kira-kira 30 tahun. Memang mukjizatlah dia itu. Thumma yakunu mulkan. Nabi kata kemudian selepas khilafah itu, sistem pemerintahan dalam Islam ini akan berubah menjadi sistem beraja. Para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini menunjukkan bahawasanya sistem beraja itu masih lagi sistem Islam. Sebab ini hadis ini bersifat penetapan Nabi. Nabi tak kata sistem beraja itu bukan sistem Islam. Nabi kata sistem beraja itu akan datang selepas sistem khilafah, mengganti sistem khilafah yang akan berlaku dalam konteks umatnya. Summa yakunu khilafah ala minhaj. Kemudian di akhir umur dunia nanti akan kembali semula sistem khilafah. Sistem beraja ini akan berterusan, kemudian berakhir dengan sistem khilafah yang kita faham zaman Imam Mahdi kan. Jadi di sini ulama seperti Ibnu Taimiyah menyimpulkan sistem beraja itu sistem Islam. Sebab itu qarar, dia panggil hadis takriri daripada Nabi. Sistem Islam. Maka bila dia sistem Islam, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dijatuhkan raja itu. Menjatuhkan raja bermakna menyalahi prinsip agama, menyalahi tuntutan Al-Quran. Itu yang kita kena faham. Saya sebut ini, saya sendiri pun sekian lama, sampai ke tahap universiti, separuh daripada universiti saya belajar, saya faham sistem beraja ini bukan sistem Islam. Sebab saya balik daripada Madinah dulu, awal-awal saya balik, saya pengaruh dengan pemikiran yang nak menegakkan khilafah ni, mengembalikan sistem khilafah di kalangan orang Islam. Sebab sistem raja ni bukan sistem Islam. Kita difahamkan begitu. Sehingga saya terbaca hadis Nabi ini dalam kitab silsilah hadis sahihah karya Imam Syekh Albani itu, yang diambil daripada hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis-hadis kutubus sittah. Dan saya dapat komentar para ulama seperti Ibnu Taimiyah yang barulah seolah-olah Tuhan membuka pintu hati. Sistem raja ni rupa-rupanya masih lagi dalam kerangka sistem Islam.
maka tidak boleh diperangi. Siapa yang memerangi, mereka adalah khawarij. Perangi maknanya nak meruntuhkan, nak menjatuhkan raja itu. Tak boleh. Kita kena terima dengan seadanya. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Implikasi memerangi sistem raja, kita akan berlaku seperti yang berlaku di Timur Tengah. Bila sistem raja habis out ataupun hapus di Mesir, sampai sekarang tak sudah-sudah dia punya implikasi dia huru-hara. Dan tak habis huru-hara itu akan berterusan. Sebab apa? Sebab sistem yang bila Allah kata ulil amri minkum, taat kepada pemerintah raja itu mesti ada hikmah. Hikmahnya kita tak boleh fikir dengan logik akal. Allah saja yang tahu, iaitu nak menjaga kesatuan umat Islam. Bila tak ada sistem raja, Yahudi, Zionis, protokolat ulama Sohyun, dia masuk, dia mencaturkan sistem dalam sebuah negara. Dia boleh kuasai melalui sistem demokrasi yang tak ada raja. Itu yang berlaku di Libya. Kesultanan dijatuhkan, maka berlakulah krisis demi krisis demi krisis. Saya berpandangan, kalau tuan nak menukar kerajaan dalam bentuk daripada Perdana Menteri kepada Menteri Kabinet, itu terpulang melalui pilihan raya. Tak ada masalah lah, puan-puan boleh pilih, dah boleh calon, dah boleh undi lah siapa yang tuan-puan nak. Itu tak apa. Kalau ada kemampuan nak tukar di peringkat itu. Tapi kalau nak tukar raja, nak runtuhkan isu raja, nak ganti dengan sistem presiden, itu dengan Islam. Kena hati-hati. Saya pesan supaya bimbang nasi jadi bubur, sebab pemikiran ini sudah menyerap ke dalam pemikiran anak-anak muda Melayu. Nak runtuhkan institusi raja. Dia mari melalui revolusi Syiah, Khawarij, dia mari semua. Ini bahaya. Ini bahaya. Institusi yang perlu kita pertahankan. Kita baiki mengikut kemampuan yang kita ada, tetapi bukan kita hapuskan terus. Jadi kita sama-sama bermuhasabah dan sama-sama saling nasihat menasihati, dan saling sama-sama berpesan supaya terutamanya anak-anak muda lah, kan? Saya bimbang juga, ikut bimbang anak-anak muda, sebab mereka terpengaruhi dengan revolusi, pemikiran revolusi yang dibawa oleh Syiah. Tanya Iran, Syiah dia meruntuhkan institusi beraja, kononnya nak menegakkan negara Islam. Tapi tak ada mana kalau yang ditegakkan itu ialah pemikiran Syiah yang jelas bercanggah dengan prinsip tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang berlaku. Mana lagi di Libya, di Mesir, semuanya kerana tak ada sistem beraja. Dia jadi huru-hara. Maknanya pihak barat, Yahudi, dia mudah nak kontrol. Sekarang ini di Mesir, Yahudi kontrol tentera. Presiden yang lama yang jahat itu dah tak ada, tetapi kuasa tentera sekarang mendominasi. Walaupun parti Islam menang pilihan raya, tetapi yang menguasainya ialah tentera. Dan tentera itu kena ikut tunjuk Yahudi. Apa makna? Kalau ada sistem raja, biasanya orang barat ni susah nak kontrol. Berdasarkan pengamatan saya, kenapa Gaddafi itu kena bully? Sebab dia berkonfrontasi dengan barat. Sewaktu dia mengikut tunjuk barat, maka dia selamat, tak ada apa-apa. Bila dia malah menzahirkan penentangan, dia nak angkat, dia nak jual minyak Libya melalui mata wang dinar. Dia declare pada Januari tahun 2011, dia nak jual minyak Libya kepada barat melalui mata wang dinar. Kalau kapok habis, orang Yahudi hancur ekonomi dia, nak beli dengan dinar. Maka sekejap dia, tak sampai setahun, dijatuhkan. Itu je poin. Kalau raja macam di Saudi, kerjasama ada dengan mereka, dengan barat, tetapi dia tak boleh nak kontrol 100%. Keputusan masih lagi
di pihak orang Islam. Dia tak boleh nak kontrol sebab ada sistem raja. Tapi kalau dah habis sistem raja, maka musuh dalam bentuk Yahudi tadi, orang Yahudi barat, dia mudah, dia pasang kelompok-kelompok yang dia boleh kontrol untuk menghuru-harakan sebuah negara. Dia remote control. Hatta Al-Qaeda pun dikontrol oleh yang mengguling Muammar Gaddafi di Libya, bekas pengikut Al-Qaeda bersama dengan yang ditangkap oleh Muammar Gaddafi, kemudian dibebaskan oleh Zionis, kemudian yang ni yang memulai revolusi menjatuhkan Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu memang kita tahu dia dari sudut pemikiran dia banyak yang tak betul, salah, tetapi kita dalam Islam kita ada pertimbangan maslahah mafsadah, baik dan buruk, mana lebih baik, mana lebih buruk. Jadi kondisi sekarang, saya ada studi saya pelajar Libya, studi PhD, dia baru balik daripada Libya selepas habis itu dia datang semula. Dia memang duduk dalam konflik itu, kancah peperangan itu, peluru ni dia macam mengelak. Dia kata keadaan selepas Muammar Gaddafi tak ada ni lebih buruk daripada sebelum Muammar Gaddafi ada. Keadaan sekarang. Cuba tuan-tuan kajilah apa yang dibuat oleh Muammar Gaddafi. Dia bagi allowance untuk rakyat dia yang nak kahwin 50,000 satu kepala. Mana ada negara dalam dunia bagi allowance untuk kahwin? Kemampuan kerajaan dia. Itu satu contoh yang kita boleh bawa contoh lah. Dari sudut nikmat, kesenangan yang dinikmati oleh orang Islam di Libya. Sekarang ini siapa yang kuasai Libya? Sebenarnya Barat. Walaupun pemerintah boneka tu ada orang Islam, tapi Barat tu duk setuk minyak, negara minyak Libya. Ini yang berlaku, kita tak perasan sebab kita dimanipulasi oleh media. Media ni kontrol oleh Yahudi Zionis. Jadi saya sebut contoh-contoh ini tujuannya supaya kita insaf. Perlunya kita hormati institusi beraja. Jangan biarkan generasi muda kita terpengaruh dengan pemikiran yang di luar kerangka akidah Islam. Jadi saya rasa saya dah agak panjang pada ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu kita boleh jadikan bahan untuk kita saling bermuhasabah dan berfikir sama-sama lah. Mudah-mudahan. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Subhanallah.